Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk yang akan kami bentangkan ialah sejarah kehakiman Islam zaman sahabat dan kesannya pada masa kini, yang dianggotai oleh Uwais Qadidah binti Zurhan P125185, Nur Izuri binti Razwan P120490 dan Amirah binti Yusuf P125191. Pengenalan bagi tajuk ini ialah sejarah merupakan perjalanan hidup manusia dari masa ke masa sekaligus mempunyai peristiwa-peristiwa kehidupan manusia. Ianya juga merupakan satu medan penyelidikan yang menggunakan naratif atau pengisahan yang memerlukan kepada pemeriksaan dan menganalisa turutan peristiwa. Walau bagaimanapun, sejarah Islam banyak berkait rapat dengan khalifah atau para sahabat yang mana Allah telah mengutuskan para nabi untuk menyelesaikan perselisihan yang berlaku di antara manusia berdasarkan perundangan yang diturunkan melalui kitab-kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Izuri binti Razwan akan menyambung pembentangan sahabat saya saudari Uwais Qadidah sebentar tadi. Tajuk yang akan kita bincangkan adalah sejarah kehakiman pada zaman sahabat. Kita akan melihat sejarah kehakiman yang berlaku pada zaman Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah. Seterusnya, mari kita lihat kehakiman pada zaman Bani Umayyah. Pada zaman ini, para hakim banyak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan sekiranya permasalahan tersebut tidak terdapat di dalam Al-Quran atau Sunnah, mereka akan berijtihad menggunakan kias. Pada zaman ini, hakim bebas melakukan ijtihad sendiri tanpa terikat dengan pandangan hakim-hakim lain. Walaupun begitu, mereka tetap merujuk kepada khalifah sebelum melakukan penghakiman. Pada zaman Bani Umayyah juga kita dapat lihat pembentukan Mahkamah Hisbah, Mahkamah Qadi, Mahkamah Mazalim yang bertujuan untuk melancarkan proses pengadilan Islam. Bidang kuasa Mahkamah Hisbah ialah untuk membicarakan kes-kes kecil seperti mendenda peniaga yang menipu. Mahkamah Hisbah juga berfungsi sebagai penguat kuasa. Mahkamah Mazalim pula membicarakan kes mal dan jenayah dan berfungsi sebagai jawatan kuasa khusus yang diketuai oleh khalifah atau wakilnya. Manakala Mahkamah Qadi pula membicarakan kes sivil dan jenayah yang tiada peruntukan dalam Mahkamah Hisbah dan Mazalim. Pada zaman ini, khalifah tidak lagi terlibat secara langsung dalam urusan kehakiman. Sebaliknya, memberi fokus kepada badan eksekutif dan legislatif. Pada zaman ini juga kita melihat banyak kelahiran mazhab-mazhab seperti mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki dan sebagainya. Kebanyakan penghakiman ditentukan berdasarkan pegangan mazhab. Hakim juga lebih mempraktikkan penghakiman berdasarkan pendapat mazhab daripada berijtihad sendiri. Kesan daripada itu, hakim telah dilantik mengikut mazhab. Disebabkan tempoh pemerintahan Bani Abbasiyah yang agak lama, ia dibahagikan kepada beberapa fasa. Fasa pertama adalah era kemajuan dan kejayaan pemerintahan. Fasa kedua pula adalah era dominasi dan hegemoni Kesultanan Mamalik Turki. Fasa ketiga adalah era dominasi dan hegemoni Kesultanan Bani Buwayhi. Fasa keempat era pemerintahan Kesultanan Bani Buwayhi. Fasa kelima adalah era perpecahan dan perebutan kuasa dan fasa keenam adalah fasa kejatuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Amirah binti Yusuf, nombor matrik P125191, akan menyambung pembentangan tentang kesan pentadbiran kehakiman dari kedua-dua zaman tadi pada zaman sekarang. Berikut merupakan antara kesan dan idea dalam pentadbiran dan kehakiman zaman Bani Umayyah yang dikekalkan serta diinovasi pada zaman sekarang. Antaranya ialah dengan mementingkan dasar hubungan luar bersama negara-negara lain supaya dapat membantu dan menyokong kestabilan politik dan ekonomi serta menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Seterusnya, kita beralih pula kepada kesan pentadbiran dan kehakiman zaman Bani Abbasiyah pada masa kini. Antara yang menarik di sini adalah
Hakim diberikan keistimewaan khusus untuk memakai pakaian khusus ketika perbicaraan dalam mahkamah serta menjadi etika seorang hakim supaya sentiasa menjaga etika berpakaian walaupun ketika berada di luar mahkamah untuk melambangkan haibahnya serta membezakan mereka dengan orang awam dan para ulama. Kesimpulan yang terdapat dalam tajuk ini ialah sejarah mengajar kita mengkaji setiap sistem yang ada dalam kehakiman Islam supaya dapat mentadbir negara ke tahap yang lebih maju dan berwawasan. Selain itu, kerjasama daripada pihak masyarakat dalam menguasai ilmu sejarah amatlah penting untuk mengukuhkan elemen pengetahuan bagi mencapai keharmonian dan kesejahteraan di kalangan masyarakat itu sendiri.